Hmm. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu lagi pada petang ini untuk kita teruskan lagi bacaan kitab kita iaitu At-Ta'bir Al-Qurani. Jadi tuan-puan, saya sebenarnya ada tuan-puan ingat kita sampai muka surat yang keberapa ya? Boleh tuliskan dalam ruangan komen ya kalau Ustaz, muka surat 318 poin nombor 5. okey 318 ya. Nombor 5. Okey, yang kelima. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Okey, kita teruskan ayat yang poin yang ke-8. Khamisan. Kelima. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, antara firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar daripadanya, iaitu dari neraka, min ghammin, disebabkan menderita, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya, wadhuqu, dan rasakanlah azabal hariq, siksaan yang membakar. Tuan-puan perhatikan ayat yang hampir sama juga dibentangkan dalam surah As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tidak ada min ghammin pada surah As-Sajdah. Setiap kali mereka ingin keluar daripada neraka, tidak ada kalimah min ghammin, tapi u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Wa qila lahum, di sini ada qila lahum, tapi di sini tidak ada wa qila lahum. Azaban nar, dikatakan kepada mereka, rasalah azab siksaan neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dahulu dengannya kamu mendustakannya. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni hampir dekat, hampir sama, tapi ada sedikit perbezaan pada sudut persembahan ayat ya. Walinanzur ila al-furuq at-ta'biriyah bainal ayatain. Ayo kita perhatikan
perbezaan ungkapan antara dua ayat ini ya. Okey, kita teruskan. Okey, Al-Hajj ada min ghammin, tapi As-Sajdah tidak ada. Al-Hajj ada tidak ada waqila lahum, As-Sajdah ada waqila lahum. Kemudian Al-Hajj azab al-hariq, As-Sajdah azab an-nar. Kemudian alladzi kuntum bihi tukadzibun, Al-Hajj tidak ada alladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi ini ayat ini sangat mirip, bezanya sangat sedikit ya. Amma ziyadatu qawlihi ta'ala, adapun penambahan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimah min ghammin ini ya ditambah pada ayat surah Al-Hajj, fahuwal munasib, kerana itulah yang sesuai ya. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika annahu dzakarul jazaa mufassalan. Kerana di situ dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang balasan secara terperinci pada konteks surah Al-Hajj. Dinisbahkan kepada orang yang beriman dan orang kafir, mengikut orang beriman dan mengikut orang kafir. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-19 ni, Allah berfirman, hadzani khasmani, inilah dua kumpulan yang tidak sama, musuhan ataupun saling berbantah-bantahan, ikhtasamu fi rabbihim, mereka berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum, maka orang-orang yang kafir akan dipotong untuk mereka pakaian daripada api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan daripada atas kepala-kepala mereka al-hamim, air yang panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, kata Allah, yang dengannya itu dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, min ghammin, disebabkan mereka menderita azabnya, u'idu fiha, mereka dikembalikan padanya. Wadzuqu, dan rasakanlah azab al-hariq, azab siksaan yang membakar. Innallaha yudkhilul ladzina amanu, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang mengerjakan amal yang saleh, jannat, ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu sungai, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, mereka dihiaskan di dalam syurga itu min asawir, daripada gelang-gelang, min dhahab, gelang-gelang daripada emas, wa lu'lu'a, dan mutiara, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di sana itu adalah sutera, wa hudu ila tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi petunjuk kepada perkara yang baik, minal qaul, daripada perkataan, wa hudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk ke jalan yang terpuji. Jadi tuan-puan perhatikan, ini adalah ayat dalam surah Al-Hajj yang mana Allah bercerita tentang balasan secara terperinci, baik orang mukmin, begitu juga orang yang kufur ya. Amma fi surati Sajdah, manakala dalam surah As-Sajdah, faqad waqa'a dzikrul jazai mujazan, penyebutan tentang balasan dalam surah As-Sajdah itu disebut secara ringkas ya, binisbati ila tarafain, baik dua-dua pihak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ammal ladzina amanu wa amilus salihat, adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, falahum jannatul ma'wa, mereka dapat syurga al-ma'wa, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan disebabkan apa yang mereka dahulu kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar,
Dan ada pun orang yang melakukan kefasikan, maka tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju, sampailah akhir ayat. Jadi ini dalam surah As-Sajdah, balasan yang diceritakan dalam surah As-Sajdah itu dicerita dengan secara ringkas. Oleh yang demikian, oleh kerana bentuk penceritaan balasan itu ringkas, maka diringkaskan, tidak diletakkan min ghammin. Ya? Fana sabaq qauluhu, maka sesuailah min ghammin itu disebut, ya, sesuai kerana apa? Dzikrat tafsilil warid fi suratil hajj. Ya, kerana perincian yang terdapat dalam surah Al-Hajj duna sajdah, tidak seperti dalam surah As-Sajdah. Summa innal azabal madhkura fi ayatil hajj asyaddu mimma warada fi sajdah. Kemudian azab yang disebutkan dalam ayat surah Al-Hajj itu lebih dahsyat daripada apa yang terkandung dalam surah As-Sajdah. Wal azabu syadid mad'atun ila al-gham kama la yakhfa fanasaba dzikrul gham lidzalik. Dan azab siksaan yang dahsyat menyebabkan adanya bentuk gham ini yang disebut dalam ayat berkenaan, ya. Allah kata kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, iaitu menderita, merasai azab, ya. Kama la yakhfa, sebagaimana yang tidak dapat disembunyikan. Fana sabadhikrul gham lidzalik, maka sesuailah disebutkan al-gham pada surah As-Sajdah, bukannya dalam surah pada surah pada surah Al-Hajj, bukannya pada surah As-Sajdah. Okey, itu poin yang pertama. Setakat ni tuan-puan jelas ke pembentangan saya untuk poin yang pertama? Boleh tuan-puan tuliskan sikit dalam ruangan komen 1 hingga 5. Saya punya pembentangan jelas atau tidak. Kalau jelas 5, kalau tak jelas 1, ya. Kalau sederhana jadi 3 lah. Okey, terima kasih atas maklum balas. Okey, saya teruskan. Wa amma dzikru, adapun penyebutan waqila lahum pada ayat dalam surah As-Sajdah duna ayatil hajj, bukan pada ayat dalam surah Al-Hajj. Faqad yadhunnu dhannun, maka mungkin ada orang akan menyangka bahawa annahu kana yanbaghi dzikru hadhihi al-ibarah fi ayatil hajj duna ayatis sajdah. Sepatutnya disebut qila lahum tu dalam surah Al-Hajj, bukannya surah Al-Sajdah. Sebab Al-Hajj kan dipanjangkan cerita, diperincikan cerita. Bukankah penambahan kalimah itu sepatutnya berada di dalam surah Al-Hajj, bukannya dalam surah As-Sajdah. Lima fi ayatil hajj min tafsil. Kerana ayat dalam surah Al-Hajj itu adanya perincian. Wa fi ayatis sajdah min ijaz. Dan dalam ayat dalam surah As-Sajdah itu adanya keringkasan, ya. Okey, walakin bi'adna ta'ammulin, akan tetapi jika diteliti lagi, yattadhihu annaha waqa'at fil makanil munasib laha tamaman. Jelas bahawa lafaz-lafaz tersebut waqila lahum ini terletak pada tempat yang sesuai untuknya, totally, sepenuhnya, tamaman. Wa annal maqam yaqtadhiha min akthara min wajhin. Dan konteks ataupun kedudukan kalimah ni, kedudukan ayat itu yang memerlukan penyebutan kalimah waqila lahum disebabkan lebih pada satu sudut ataupun satu sebab, ya. Okey, kita tengok, ya. Min akthara min wajhin artinya lebih banyak daripada satu sudut. Artinya sudutnya bukan satu, tapi banyak sudut. Dzalika anna mashhadal azabi fi ayatis sajdati mashhadun ghaibun mukhbarun anhu. Ini kerana babak seksaan dalam ayat surah As-Sajdah itu merupakan babak yang ghaib dan hanya dikabarkan tentangnya. Wa anna ta'bira fiha buniya 'alal ghaibah, ya. Dan ungkapan dalam surah As-Sajdah itu terbina berasaskan perkara yang ghaib, artinya tidak dilihat, ya. Itu babak ataupun keadaan azab yang dibentangkan dalam surah As-Sajdah. Wasiyaqu fi kullin minal mawtinaini yuwaddihu hadzal amra abyana tawdih. Kata konteks
pada setiap daripada dua tempat ini, baik surah As-Sajdah, baik surah Al-Hajj, menjelaskan lagi tentang ini dengan penjelasan yang lebih jelas. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua orang ni, dua manusia ni, khasmani, berbantah-bantah, ikhtasamu fi rabbihim, mereka berbantah tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabu minnar. Adapun orang kafir dipotong untuk mereka pakaian daripada neraka. Faqad bada al-mashhadu biqaulihi, bahagian ini dimulakan dengan firman-Nya, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Fa asyara ila hadzainil khasmain, maka dia memberi isyarat tentang dua manusia berbantah ini menggunakan isim isyarah, iaitu hadzani, yang menunjukkan ini adalah perkara yang disaksikan depan mata. Yang menunjukkan itu adalah perkara yang disaksikan. Wal hudur, mereka ada di situ. Wal qurb, menunjukkan itu adalah dekat. Ya, ini adalah dua orang yang berbantah. Jadi hadzani ini merujuk kepada dekat ataupun hadir ataupun berada di sana. Ya. Sesuai dengan itu, maka tidak digunakan qila lahum. Kalau qila lahum merujuk kepada yang tidak ada di sana. Ya. Jadi oleh yang demikian, dalam surah Al-Hajj tidak ada waqila lahum. Kerana apa? Fana sabadzalika adama dzikri waqila lahum. Sesuailah untuk surah As-Sajdah, untuk surah Al-Hajj tidak ada penyebutan waqila lahum yang menunjukkan kepada al-ghaibah, orang yang tidak ada. Tadi beza, Al-Hajj merujuk pada al-hudur, surah As-Sajdah merujuk pada al-ghaibah. Ya? Okey, itu untuk qila lahum. Okey, wa amma fi sajdah, adapun dalam surah As-Sajdah, babak yang dibentangkan itu adalah babak yang tidak dilihat, kama zukirat, sebagaimana yang disebutkan. Qala ta'ala, firman Allah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar daripada neraka, mereka dikembalikan ke dalamnya. Fana sabadzalika an yuqala wa qila lahum bi khilafi ayatil hajj, maka sesuailah itu disebut wa qila lahum, berbeza dengan ayat dalam surah Al-Hajj, kerana babak itu adalah lebih kepada ghaib, tidak dilihat. Ya? Okey, itu yang dibentangkan. Perbezaan pertama, waqila lahum, iaitu disebabkan melibatkan ghaibah ataupun al-hudur. Ya? Ada di sana ataupun tidak ada di sana. Ya? Okey, itu yang pertama. Hadza min nahiyatin. Ini sudut yang pertama, aspek yang pertama. Wa min nahiyatin ukhra, dan daripada aspek yang lain, iaitu aspek kedua, annal qawla wa mustaqqatihi taraddada fi surati sajdah akthara annal qawla wa mustaqqatihi taraddada fi surati akthara mimma taraddada fi suratil hajj. Ya? Okey, perkataan kata dalam surah Al-Hajj, qala ke, qulu ke, kan, qila ke, itu dalam surah As-Sajdah lebih banyak disebut berbanding perkataan kata qala yang disebut dalam surah Al-Hajj. Faqad warada fi surati Sajdah, lafaz qawla ni, kata, dalam surah As-Sajdah disebut sebanyak 7 kali. Wa warada fi suratil Hajj, manakala dalam surah Al-Hajj hanya disebut sebanyak 6 kali. Ma'a anna suratul Hajji atwalu min surati Sajdati bikathir. Sedangkan surah Al-Hajj itu lebih panjang daripada surah As-Sajdah sangat. Ya, bikathir maksudnya sangat lebih panjang, jauh beza. Ya. Jadi dari sudut struktur kepanjangan surah Al-Hajj lebih panjang, tapi lafaz qala dalam surah Al-Hajj lebih sikit daripada surah yang lebih pendek daripadanya, iaitu surah As-Sajdah. Fa inna ayati surah Al-Hajj tablughu 78 ayat. Kerana ayat dalam surah Al-Hajj itu sampai mencecah 78 ayat. Wa fi hina, dalam masa yang sama,
tablughu ayatu surati sajdah 30 ayat. Ayat dalam surah As-Sajdah hanya sampai 30 ayat. Ya. Fanasaba min hadzal wajhi, sesuailah pada sudut yang ini juga, an yadhkural qawla fi sajdati dunal hash. Maka disesuaikan dengan keadaan ini, Al-Quran menyebut lafaz qawla wa qila lahum itu dalam surah As-Sajdah, tetapi tidak disebutkan dalam surah Al-Hajj. Ya. Okay. Wa amma qawluhu fi ayatil Hajj, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Hajj, ada wadhuqu adzabal hariq, azab siksaan yang membakar, wa qawluhu fi ayatis sajdah, dan firmannya dalam ayat surah As-Sajdah disebut dzuqu adzaban nar, ya, rasailah siksaan api neraka. Fa inna kulla ta'birin munasibun li mawtinihi alladhi warada fihi, maka sesungguhnya setiap ungkapan yang disebutkan adalah sesuai pada tempatnya yang terdapat lafaz tersebut. Fa inna ayatal hajj qilat fil kafirin, maka ayat surah Al-Hajj itu dikatakan berkenaan dengan orang kafir. Wa dhuqu adzabal hariq, firman Allah Subhanahu wa taala, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Wa ayatus sajdah, adapun ayat dalam surah As-Sajdah itu dikatakan berkenaan orang yang fasik. Qala ta'ala, wa ammal ladzina fasaqu wal fisqu qad yutlaqu ala ma dunal kufr. Ya, kefasikan juga boleh merujuk kepada orang yang tidak kufur. Juga dalam masa sama boleh juga merujuk kepada orang yang kufur. Jadi fasik tak semestinya kufur. Ya. Falamma sarraha bil kufri fi suratil Hajj, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz kufur pada ayat dalam surah Al-Hajj, kana zikrul azabi ashadda, maka penyebutan siksaan dalam surah Al-Hajj itu adalah lebih dahsyat. Faqala, lalu dia berfirman, wadhuqu adzabal hariq. Kenapa? Kerana ayat ini merujuk kepada falladzina kafaru. Ya. Adapun dalam surah As-Sajdah merujuk kepada wa ammal ladzina fasaqu wal hariq, dan membakar itu adalah huwan narul balighah fil ihraq, merujuk kepada api yang bersangatan dalam membakar. Ya. Okay, rujuk yang pertama ni dalam buku Ruhul Ma'ani, ya, jilid yang ke-17, muka surat yang ke-122. Fadzakara anna lil fasiqina an-nar, maka dia sebutkan bahawa untuk orang fasik itu adalah api neraka. Walil kafirin, untuk orang kafir itu an-nar al-balighah fil ihraq, api yang bersangatan sampai boleh membakar. Ya. Wa hadha yunasibu min nahiyatin ukhra, dan ini bersesuaian pada aspek yang lain, zikrul gham fi ayatil hajj duna sajdah, penyebutan al-gham, menderita itu pada ayat surah Al-Hajj berbanding surah As-Sajdah. Ya. Jadi tuan-puan, min ghammin pun kita boleh guna ayat hujahnya ini juga, ya. Jadi min ghammin tadi dia sebut sebab apa? Sebab siksaan dalam neraka yang disebutkan dalam surah Al-Hajj itu adalah lebih dahsyat berbanding siksaan api neraka yang disebut dalam surah As-Sajdah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kerana orang yang dimaksudkan dalam surah Al-Hajj itu adalah orang yang kafir, adapun dalam surah As-Sajdah merujuk kepada orang yang fasik. Saya teruskan. Fanasaba kullu sinfi azabihi alladhi fanasaba kullu sinfin azabahu alladhi dzukira ma'ahu, maka sesuailah setiap kategori manusia itu azab Allah yang disebutkan bersamanya. Ya. Jadi untuk orang fasik azabnya azaban nar, untuk orang yang kafir azabnya adalah azaban hariq. Okay. Wa amma dzakarahu fi ayati sajdah at-takdzib bi'adzabin nar, adapun yang
Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat dalam surah As-Sajdah mendustai azab siksaan api neraka, iaitu firman Allah, azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Azab siksaan api neraka yang kamu dahulu dengannya mendustakan. Jadi kat sini yang kita bincangkan ni, alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa lam yaqul mithla dzalika fi ayatil hasyr. Tidaklah dia sebutkan sama seperti yang disebut dalam surah Al-Hasyr. Jadi tidaklah disebutkan seperti ini dalam surah Al-Hasyr. Ya. Fadzalika, hal ini kerana ayat as-sajdah fil fasiqin. Ayat dalam surah As-Sajdah itu merujuk kepada orang fasik. Fasik boleh merujuk kepada orang yang tidak kufur. Boleh juga merujuk kepada orang yang kufur. Fabayyana anna hadha as-sinf hum minal kafaratil mukadzibin bil wa'id. Maka dia jelaskan bahawa golongan yang dimaksudkan di sini adalah mereka daripada orang kafir yang mendustakan dengan hari pembalasan. Supaya tidaklah difahami daripada ayat ini mereka yang dimaksudkan dengan alladzina fasaqu itu daripada orang mukmin yang melakukan maksiat. Jadi ayat wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Okey, pada awalnya bila sebut fasaqu, kita boleh faham itu boleh jadi muslim ataupun kafir. Ya. Tapi bila Allah tutup ayat ini allazi kuntum bihi tukadzibun, maka selagi mana kita percaya akhirat, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang dimaksudkan dengan alladzina fasaqu pada ayat berkenaan. Ya. Okey, jadi untuk menafikan sangkaan yang mendakwa bahawa ini barangkali dimaksudkan pada orang mukmin yang melakukan maksiat, tidak, ini berkaitan dengan keimanan juga, iaitu mereka menafikan tentang hari kiamat. Wa amma fi suratil hasyr, dan ada pun dalam surah Al-Hasyr, faqad afsaha bi kufrihim fala hajata lidzaka. Adapun dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan lafaz kufur. Ya. Maka tak perlu lagi lafaz allazi kuntum bihi tukadzibun, sebab dah jelas itu merujuk pada orang kafir. Ja'a fi malakut ta'wil, dalam kitab malakut ta'wil ditambah hujah. Jadi penulis sini beliau menukilkan hujah daripada malakut ta'wil, anna ayat as-sajdah lima qila fiha. Adapun ayat dalam surah As-Sajdah, kerana dalam ayat tersebut ada dinyatakan wa ammal ladzina fasaqu, dan ada pun orang-orang yang fasik. Fasik ini merujuk pada keluar. Boleh jadi ia merujuk kepada orang melakukan maksiat tanpa kufur. Boleh jadi ia merujuk kepada orang yang kufur, ya. Dan kufurlah yang dimaksudkan di sini, wa ammal ladzina fasaqu. Sebab apa? Fa'aqabatil ayah bima yarfa'ul ihtimal. Kerana ayat ini ditutup dengan apa yang boleh membuang kebarangkalian, iaitu dia menjelaskan bahawa kefasikan mereka itu adalah membawa kepada kekufuran ketika mana mereka mendustakan balasan ataupun hari balasan di akhirat. Faqila lahum zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi allazi kuntum bihi tukadzibun ini tujuannya adalah untuk raf'ul ihtimal, untuk mengangkat kebarangkalian, ya. Jadi untuk membuang kebarangkalian yang lain, maka ditetapkan ini bukannya fasik sekadar melakukan maksiat, tapi fasik ini merujuk kepada mendustakan siksaan api neraka. Amma ayatul hajj fataqaddama qablu zikrul ifsahi bi kufrihim fi qawlihi. Adapun ayat dalam surah Al-Hasyr telah disebutkan sebelumnya penyebutan secara langsung lafaz kekufuran mereka ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, falladzina kafaru falam yahtaj ila ta'rifil warid fi surati Sajdah. Maka ia tak memerlukan pengenalan yang disebutkan dalam surah Sajdah. Sajdah ada allazi kuntum bihi tukadzibun, tapi dalam surah Al-Hasyr tidak ada, sebab dah jelas alladzina kafaru faja'a kullun ala ma yajibu wa yunasib. Maka setiap semua lafaz itu mengikut apa yang wajib dan apa yang sesuai untuknya. Fa anta tara
anna kulla lafzin innama wudi'a fi makanihi alladhi huwa alyaqu bihi. Maka anda perhatikan bahawa setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran itu diletakkan pada tempat yang paling layak untuknya. Okay, jelas ya untuk perbincangan kita poin yang kelima ya. Okay, sebelum saya teruskan poin yang keenam, saya minta lagi sekali maklum balas daripada tuan-puan ya, dari sudut kelajuan saya punya penyampaian 1 hingga 5. Kalau sedang elok mungkin boleh sebut 3, boleh tulis 3. Kalau terlalu laju boleh tulis 5. Kalau terlalu lambat boleh tulis 1 ya. Okay, alhamdulillah 3 sederhana. Okey, insya-Allah kalau ada soalan tuan-puan boleh teruskan bertanya ya, tuan-puan ya. Okey, saya teruskan poin yang keenam ya. Sadisan, keenam. Wa nahwu dzalika qauluhu ta'ala fi suratil an'am. Dan yang seperti dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, marilah, ya? Katakanlah, marilah. Atlu ma harrama rabbukum, aku bacakan apa yang Tuhanmu telah haramkan kepada kamu. Allah tusyriku bihi syai'a, iaitu janganlah kamu menyekutukannya sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua-dua ibu bapa lakukan kebaikan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, kerana takut miskin ya. Jadi imlaq disebut kepapaan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kepada kamu dan kami juga memberi rezeki kepada mereka. Wala taqrabul fawahish, janganlah kamu mendekati al-fahishah, kejahatan iaitu zina, ma zahara minha, apa yang terang daripadanya, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh nyawa yang mana Allah telah haramkannya melainkan dengan kebenaran. Zalikum wassakum, itu adalah dia wasiatkan kepada kamu dengannya, iaitu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu memahaminya ya. Okey, itu yang Allah sebutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, sehinggalah anak yatim itu sampai pada umur asyudnya. Asyud ni umur matang. Wa auful kail, dan sempurnakanlah timbangan ataupun sukatan, wal mizan, dan timbangan bil qis, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami memberatkan satu jiwa itu melainkan mengikut kelapangannya, iaitu sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum, dan apabila kamu berkata, fa'dilu, maka hendaklah berlaku adil, walau kana dza qurba, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Wa bi'ahdillahi aufu, dan hendaklah dengan janji Allah itu kamu sempurnakan. Dzalikum wassakum, itulah yang dia nasihatkan kepada kamu dengannya, iaitu yang dia perintahkan kepada kamu, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu ini mengambil peringatan. Itu yang disebutkan dalam surah Al-An'am. Tuan-puan perhatikan, dalam surah Al-Isra ada ayat yang hampir sama dengan apa yang dibentangkan dalam surah Al-An'am tadi ya. Okey, dalam surah Al-Isra tuan-puan perhatikan, Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu jadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain.
fataq'uda madhmuman makhzula, maka kamu duduk dalam keadaan dicela dan dikecewakan, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa lakukan kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sekiranya sampai kepada kamu usia yang tua, ya, kepada salah seorang daripada mereka ni ataupun kedua-dua mereka, fala taqul lahumā uff, maka janganlah kamu katakan kepada mereka berdua itu uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu mengherdik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāhadh-dhull, dan hendaklah kamu merendah diri kepada mereka berdua. Janāhadh-dhull, dengan sayap yang menghina diri, ya, sayap yang lemah, minar rahmah, disebabkan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah Tuhanku, beri kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak aku kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura, sekiranya kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya, maka dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira, dan tunaikanlah kepada kerabatmu haknya, dan orang miskin serta orang ibnu sabil, iaitu orang yang bermusafir. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Panjang kat sini, ya. Yang penting saya nak tulis kat sini, tuan-puan, ya. Kita nak tengok pada ayat yang ke-31, ya. Ayat 31 ni disebut wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kat sini, ya. Okey, dalam surah Al-An'am tadi disebut wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Okey, kemudian dalam surah Al-An'am tadi, nahnu narzuqukum, kami rezekikan kepada kamu, wa iyyahum. Tapi untuk ayat ini diterbalikkan, nahnu narzuquhum, kami yang beri rezeki kepada mereka, wa iyyakum. Jadi ini susunan yang jelas, ya. Okey, kita tengok perbezaannya. Hatanil mau'izatani mutasyabihatan taqriban illa fil ijaz aw tafsil. Dua nasihat yang dibentangkan dalam surah Al-An'am dan dalam surah Al-Isra ada persamaan yang sangat dekat, melainkan ada tempat sana digunakan ijaz, diringkaskan. Satu lagi tempat yang sini digunakan tafsil. Jadi ini adalah satu terma, ya tuan-puan, al-ijaz dan at-tafsil. So lepas ni mudah-mudahan tuan-puan ingat dia lafaz ni, al-ijaz artinya ringkas, at-tafsil artinya terperinci, ya. Faqad buniyat ayatul an'am ala al-ikhtisar wal ijaz. Maka terbinanya ayat-ayat dalam surah Al-An'am itu merujuk kepada ringkas, ya, al-ikhtisar wal ijaz. Wa buniyat ayatul Isra ala tawdih wa tafsil. Manakala ayat dalam surah Al-Isra terbina atas penjelasan dan perincian, ya. Innal umura al-mushtarikah allati tashtamilu 'alayha kilta hatainil majmu'atain min al-ayati hiya. Sesungguhnya perkara yang bersama ada pada dua-dua kumpulan ayat ini adalah seperti berikut, ya. Okay, yang pertama, melarang daripada mensyirikkan Allah. Ni poin yang pertama.
Yang kedua, menyuruh untuk berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, melarang daripada membunuh anak-anak disebabkan takut kefakiran ataupun kepapaan. Yang keempat, melarang daripada mendekati perkara yang jahat, iaitu zina. Yang kelima, melarang daripada membunuh nyawa. Yang keenam, melarang daripada menggunakan harta anak yatim. Yang ketujuh, menyuruh untuk menyempurnakan timbangan sukatan dan timbangan. Yang ke-8, menyuruh untuk menunaikan janji. Ya. Jadi itu kesimpulan untuk kedua-dua surah tadi. 8 perkara ni adalah 8 perkara yang ada pada kedua-dua tempat tadi. Ya. Inna hadhil ayat waradat fi suratain ala nasaqin wahidin ma'akhtilafi yasirin bainahuma. Sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan ini pada dua-dua surah tadi itu mengikut susunan yang sama, cuma adalah sedikit perbezaan yang halus, ya. Ma'akhtilafin yasirin bainahuma, ada perbezaan yang halus. Wa ilaika tarfan min hadzal ikhtilaf. Okey, kita perhatikan apakah perbezaan pada dua segmen ini, dua kumpulan ayat ni, ya. Kita tengok yang pertama, qala fil an'am, dia sebutkan dalam surah al-an'am, wala taqtulu auladakum min imlaq, disebut kalimah di sini min imlaq. Wa qala fil isra, dia sebutkan dalam surah al-isra khasyata imlaq, khasyah. Yang kedua, qaddama dhamir al-aba al-abna fil an'am, dia sebut kata ganti nama merujuk pada ayah dulu, baru sebut anak. Dekat sini, nahnu narzuqukum, kami yang beri rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan mereka. Ya, dalam surah Al-Isra dia sebut nama anak dulu, baru sebut ayah. Kami yang beri rezeki kepada mereka, barulah kepada kamu. Ya, itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, naha 'anil fawahishi 'umuman fil an'am. Allah Subhanahu wa taala melarang daripada melakukan kejahatan, yakni zina, secara umum dalam surah Al-An'am, wala taqrabul fawahisha. Ya, janganlah kamu mendekati fawahish. Jadi digunakan fawahish artinya yang akhirnya kita terjemahkan dengan maksud zina. Tapi dalam surah Al-Isra digunakan lafaz zina secara khusus. Faqala wala taqrabuz zina. Dia tak guna al-fawahish. Ya. Yang keempat, qaddama al-ifa' bil kail wal mizan 'ala al-wafa' bil 'ahdi fil an'am. Dalam surah Al-An'am dia sebut dulu sempurnakan sukatan dan timbangan, barulah disebut sempurnakan janji. Adapun dalam surah Al-Isra disebut dulu sempurnakan janji, barulah disebut sempurnakan sukatan dan timbangan. Yang kelima, ditambah perintah untuk berkata adil dalam surah Al-An'am, firman Allah, wa idza qultum fa'dilu, dan bahagian ini tidak dinyatakan dalam surah Al-Isra. Dan dalam surah Al-Isra ada tambahan wa atidhal qurba, ya, suruhan untuk memberikan kepada kaum kerabat dan melarang daripada taktir, iaitu membazir, ya, melarang daripada membazir. Yang keenam, qaddamal jar wal majrur ala fi'lil ifa' fil an'am. Disebutkan dulu jar dan majrur. Kat sini disebut bi'ahdillah dulu, baru sebut aufu. Tapi dalam surah Al-Isra disebut aufu dulu, baru tulis bil ahd, baru sebut bil ahd. Jadi ada perbezaan dah. Kat surah Al-An'am wa bi'ahdillahi aufu, dalam surah Al-Isra wa aufu bil ahd. Yang ketujuh, ada penambahan ungkapan dalam surah Al-Isra selepas Allah sebut wa auful kail, dan sempurnakan sukatan. Allah sebut apa? Idza kiltum, apabila kamu menyukat. Ya, walam yadhkur dzalika fil an'am, dan dia tidak sebutkannya dalam surah Al-An'am. Hadhihi ahammul ikhtilafat bainal ayataini fi suratain. Dan ini adalah perbezaan yang paling penting antara dua ayat ini dalam kedua-dua surah. Alawatan 'alal ikhtilaf fi tafsir wal awil izman kama zakarna. Di samping perbezaan pada sudut perincian ataupun diringkaskan sebagaimana yang kita sebutkan. Wasanubayyinu asbab hadhil ikhtilafat fi suratin mujazah. Dan kita akan jelaskan sebab-sebab perbezaan ini dengan bentuk yang diringkaskan. Tuan-puan, bunyi tak bising dalam video ni, maksudnya sekarang ni daripada saya ada bunyi bising tak tuan-puan?
Tak Ustaz, Tak okey ada je lah. Ustaz, okey je. Ada? Okey, Alhamdulillah. Sebab kebetulan ada orang mesej rumput. Jadi takut bunyi masuk dalam ni lah. Okey, saya teruskan ya. Okey, awalan pertama, qala fil an'am, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Okey, Allah larang dalam surah Al-An'am daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra pun Allah sebut la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain, maka kamu akan duduk dalam keadaan dicela dan dalam keadaan dikecewakan. Fanaha anisyirik. Maka dia larang daripada melakukan kesyirikan. Kemudian dia berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian dan dia telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan supaya janganlah kamu sembah melainkan kepadanya. Maka di situ adanya suruhan mengkhususkan Allah dalam ibadat. Fafassala fil Isra ma lam yufassil fil An'am. Lalu dalam surah Al-Isra diperincikan apa yang tidak diperincikan dalam surah Al-An'am. Wa dzalika mutanasibun ma'a siyaqi kullin minhuma min haitsu tafsil aw al-ijaz. Okey, ini kerana disesuaikan dengan konteks setiap ayat ataupun setiap surah tu pada sudut perincian ataupun peringkasan. Jadi dalam surah Al-Isra ada tambahan wa qadha rabbuka alla ta'budu selepas dilarang melakukan kesyirikan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, qala fil Isra wal An'am ba'da an-nahyi 'anil syirki billah. Dalam Al-Isra dan Al-An'am selepas dilarang melakukan kesyirikan kepada Allah, dua-dua surah ini disuruh untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Wa dzalika li'idhami manzilatil ihsan ilal abawaini indallah. Ini kerana betapa agungnya kedudukan ihsan kepada kedua ibu bapa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walamma qala fil An'am, dan apabila Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kamu. Kanal maznun kanal maznunu ayyaqul, boleh disangkakan untuk dikata wala tusi'u ilal walidain, janganlah kamu melakukan keburukan kepada kedua ibu bapa. Li'annahu bisabili dzikril muharramat, kerana ianya adalah dengan cara sebut perkara yang diharamkan, iaitu melakukan keburukan kepada kedua ibu bapa itu merupakan daripada perkara yang dilarang. Melainkan dia tarik balik daripada melakukannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala tarik balik, tidaklah menggunakan lafaz wala tusi'u ilal walidain. Ya, sedangkan dekat sini ayat dalam surah Al-An'am Allah sebut qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Mari sini aku bacakan apa yang Tuhanmu haramkan kepada kamu. Tapi Allah tidak sebut wala tusi'u ilal walidain. Tapi Allah sebut wa bil walidaini ihsana. Ya, buat baik kepada kedua ibu bapa. Li'anna adam al-isa'ah la yafi bihaqqil walidain. Kerana tidak melakukan keburukan, kejahatan, tidaklah berjaya menunaikan hak kedua ibu bapa. Fal matlub, yang dituntut adalah melakukan kebaikan kepada keduanya, bukan semata-mata tidak melakukan kejahatan kepada mereka berdua. Kalaulah disebut wala tusi'u ilaihima, janganlah melakukan kejahatan kepada mereka berdua, lafuhima min dzalika, maka difahami daripadanya bahawa tidak melakukan kejahatan itu dah cukup boleh menunaikan hak mereka berdua. Sedangkan dan wal ihsan, melakukan kebaikan pula itu adalah tambahan, bukannya tanggungjawab lagi dah. Ya. Ja'a fi tafsir al-Baydawi, dalam tafsir al-Baydawi disebutkan wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa lakukan kebaikan, iaitu lakukan kebaikan kepada mereka berdua ihsana, sebaik-baiknya. Wada'ahu mawdi'an nahi anil isa'ah ilaihima lil mubalaghah. Jadi sepatutnya kalau ikut logiknya dia letakkan wala tusi'u
Tapi kenapa disebut wabil walidaini ihsana? Untuk memberi makna yang lebih mubalaghah, lebih tinggi. Ya? Dan untuk menunjukkan juga secara tak langsung, sebut wabil walidaini ihsana, confirm tidak melakukan kejahatan kepada mereka berdua. Dan ini menunjukkan bahawa tarkal isaati fi sya'nihima, meninggalkan kejahatan semata-mata itu ghairu kafin, tidak cukup ya, untuk menunaikan hak kepada kedua ibu bapa. Bi khilafi ghairihima, berbeza dengan cara yang satu lagi, wabil walidaini ihsana. Tuan-puan masih lagi tak dengar bising kan? Betul Ustaz, tak dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, saya teruskan lagi. Waqad zada ala dhalika fi surat al-Isra, dan dia tambah dalam surah al-Isra. Allah sebutkan dalam surah al-Isra, cuma diluaskan lagi tentang penyebutan ihsan dalam berinteraksi dengan kedua ibu bapa dan tidak melakukan kejahatan kepada mereka. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila mereka berdua ni dah sampai pada usia al-kibar, fala taqul lahumā uffin, jangan katakan uff dan jangan herdik mereka berdua, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dekat sini ada dua-dua. Satu, bukan sekadar adamul isaah. Adamul isaah di sini bahagian awal. Ya, ini adamul isaah. Tapi ada tambah lagi melakukan ihsan. Ada tambah lagi waqfid lahumā janahadz dzulli minar rahmah. Ini juga ihsan. Wa qur rabbirhamhumā, mendoakan mereka juga adalah ihsan. Jadi adamul isaah disebut, kemudian disebut ihsan. Ya? Jadi dalam surah Al-Isra diperincikan lagi tentang ihsan. Wa huwal munasibu li siyaqi tafsili fiha, dan itulah yang sesuai dengan konteks diperincikan di sana dalam surah Al-Isra. Berbeza dengan konteks dalam ayat surah Al-An'am yang terbina atas dasar ringkas. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Tengok ya. Sampai mana kita ni? Saya rasa kita tak akan sempat habis untuk baca kan petang ni untuk poin yang kelima. Tapi saya baca sekadar yang kita sempat lah tuan-tuan ya. Salisan, yang ketiga, dalam surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan kepapaan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wa qala fil Isra, dalam surah Al-Isra Allah sebut wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, disebut khasyah. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Ada beza ya tuan-tuan, kerana takut miskin dengan satu lagi kerana kepapaan. Ya. Kalau sebut takut miskin, belum miskin lagi. Tapi kalau sebut kerana miskin, dah miskin dah. Ya. Okay, nahnu narzuquhum, kami yang beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Qaddama fil an'am, dalam surah Al-An'am disebut razaqal aba 'alal abna, ataupun rizqal aba 'alal abna. Rezeki si ayah disebut dahulu, barulah disebut rezeki si anak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dalam surah Al-An'am. So dekat sini hamzah ni di atas ya, bukan di bawah. Firman Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa qaddama fil Isra, dan dia sebutkan terlebih dahulu dalam surah Al-Isra, rizqal abna 'alal aba, rezeki anak disebut dahulu, barulah disebut rezeki si ayah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang beri rezeki kepada mereka dan kami yang beri rezeki kepada kamu. Wa dzalika li'annahum fil an'am yaqtuluna auladahum minal faqril waqi'i bihim. Ini kerana dalam surah Al-An'am mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan kemiskinan yang melanda mereka. Sebab itu digunakan min imlaq. Jadi mereka sendiri memerlukan kepada rezeki yang segera supaya mereka boleh menanggung anak-anak. Wa amma fil Isra, dan ada pun dalam surah Al-Isra, fahum yaqtuluna abna'ahum, mereka bunuh anak-anak mereka kerana mereka takut miskin pada masa akan datang. Bukannya kerana mereka ni miskin sekarang, tapi mereka takut miskin akan datang. Oleh yang demikian,
Allah kedepankan dahulu rezeki anak-anak berbanding rezeki ayah-ayah untuk memaklumkan kepada mereka bahawa rezeki yang ada bersama mereka itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk rezeki anak-anak mereka, sebab anak-anak mereka lahir nanti, anak-anak ada rezeki yang lain, ya. Jadi rezeki mereka tu mereka punya, anak-anak rezeki yang lain. Fa ayatul an'am fil fuqara, ayat dalam surah Al-An'am untuk merujuk kepada orang yang fakir, dan ada pun ayat dalam surah Al-Isra itu merujuk kepada orang yang al-muwassarin, orang yang ada kesenangan, ya. Itu beza surah Al-An'am dan surah Al-Isra. Ja'a fi al-bahrul muhit, dalam al-bahrul muhit dia nakalkan, dinukilkan supaya untuk dia menyokong kenyataan dia di atas lah, ya. Tadi disebut qawlahu min imlaq, firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah min imlaq, zahirnya adalah husulul imlaq lil walid, la tawaqqu'uhu wa khasyatuhu. Memang dah berlaku kepapaan untuk si ayah, bukannya sekadar dia rasa, dia andaian ataupun ketakutan dia. Wa in kana wajidan lil mal fabada'a awwalan biqaulihi nahnu narzuqukum. Dan sekiranya dia mendapati harta, maka dia mulakan firman-Nya pada firman Allah Subhanahu wa taala, dimulakan terlebih dahulu dengan nahnu narzuqukum, kami yang beri rezeki kepada kamu, khitaban lil aba, untuk memaklumkan kepada si ayah. Jadi kum di sini adalah kamu wahai ayah. Wa tabshiran lahum bizawalil imlaq, dan untuk memberi kabar gembira kepada mereka tentang tidak berlakunya kepapaan, ya. Jadi untuk beritahu pada mereka kepapaan kalau berlaku bukan sebab anak, tapi sebab kamu, bukan sebab anak, ya. Bizawalil imlaq wa ihalatir rizqi 'ala al-khilafir raziq thumma atafa 'alaihim al-aulad, dan untuk menyatakan, menafikan rezeki yang al-khallaqir raziq, ya. Jadi untuk menyatakan rezeki yang diberikan kepada kamu itu anak kamu punya yang lain, ya. Itu yang disebutkan dalam Al-Bahru Al-Muhit. Jadi disebutkan dekat sini, apa yang disebutkan dalam Al-Bahru Al-Muhit ni untuk menyokong kenyataan ni di atas, ya. Wa amma fil Isra fa zahirut tarkib annahum muwassarun. Dalam surah Al-Isra, yang zahir menurut kenyataan ayat dalam surah Al-Isra itu kerana mereka ini adalah orang yang senang. Wa anna qatlahum iyyahum innama huwa litawaqqu'i husulil imlaq wal khasyati minhum. Dan pembunuhan mereka kepada anak-anak mereka itu kerana mereka risau berlaku kepapaan. Mereka takut daripada berlaku itu. Fabudi'a fihi biqaulihi, lalu dimulakan dengan firman-Nya nahnu narzuquhum, ya, bukannya nahnu narzuqukum, disebut terlebih dahulu. Ikhbaran bitakaffulihi ta'ala birizqihim, untuk menyatakan bahawa itu tanggungjawab Allah Ta'ala untuk memberi rezeki kepada mereka, bukannya kamu. Falastum antum raziqihim, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka. Wa atafa alaihim al-aba, lalu kemudian barulah didankan kepada bapa. Jadi nahnu narzuquhum, barulah wa iyyakum. Wa sarat al-ayatan mufidatan ma'nayain. Mufidataini ma'nayain. Lalu kedua-dua ayat ini membawa makna yang dua, ya. Yang pertama, seorang ayah dilarang daripada membunuh anak sekalipun dah berlaku kepapaan, dah berlaku kemiskinan. Jadi ini kemiskinan dah berlaku, ini lebih mudarat daripada yang kedua dalam surah Al-Isra, ya. Yang kedua, seorang ayah juga, si ayah, mereka dilarang daripada membunuh mereka walaupun mereka dalam keadaan senang, hanya semata-mata takut berlakunya kepapaan. Jadi kat sini ada dua larangan yang berbeza, ya tuan-tuan, pada kedua-dua ayat ini. Summa innahu wada'a kulla ayatin fi siyaqihal munasib. Kemudian dia letakkan setiap ayat itu pada konteksnya yang sesuai. Faqad wada'a qawlahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan firman-Nya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq pada konteks orang yang senang dalam surah Al-Isra. Maka Allah sebutkan ayat sebelumnya dalam surah Al-Isra, wa atidal qurba haqqahu,
wal miskin wa ibnas sabil. Berilah kaum kerabat haknya orang miskin dan ibnas sabil. Dan yang disuruh kepada mereka adalah untuk menunaikan hak-hak mereka ini. Orang yang disuruh untuk menunaikan hak-hak mereka ini adalah siapa? Al-aghniya, orang kaya, bukannya orang miskin, ya. Kemudian sebab tu Allah tutup dengan ayat wa atidal qurba haqqahu wan miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kalau orang tu orang miskin, dia tak berlaku pembaziran. Tapi sebab ni orang yang senang. Sebab tu Allah sebut wa la tubadzir tabdzira. Wal ma'muru bi adami tabdzir, orang yang disuruh untuk tidak melakukan pembaziran itu orang yang senang. Kebanyakannya berlaku pada orang senang. Kerana orang fakir, orang miskin, mereka ni tak ada sesuatu. Biasanya mereka tidak ada sesuatu untuk mereka membazir. Itu yang berlaku pada orang miskin. Summa qala, lalu dia berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, dan janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha kullal bast, dan janganlah pula kamu menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Artinya jangan kedekut sangat ataupun jangan habis tu, ya. Wa hadha yuqal, dan ini disebutkan kepada liman kana indahu mal, untuk orang yang ada harta. Wala yuqalil faqiril muaddam, tidaklah disebut kepada orang yang miskin, tapi orang yang miskin tak ada apa-apa harta. Kerana fa'innal faqir, kerana orang miskin tidak mampu untuk ulurkan tangannya seluas-luasnya pada orang lain dan untuk berbelanja apa yang dia ada. Sedangkan untuk dia beri makan pada diri sendiri pun dia belum tentu dapat, ya. Fana sabadzalika ayyaqula mukhatiban almuwassirin, maka sesuailah Allah sebutkan pada orang yang senang, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq fawada'a kulla ayatin fi makaniha alladhi huwa alyaqu biha, maka dia letakkan setiap ayat ini pada tempat yang paling layak untuknya. Saya habiskan sikit, ya. Waqad taqaddama ayatul an'am qawluhu ta'ala, dalam ayat dalam surah Al-An'am telah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm, rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana bodoh tanpa ada ilmu. Zalika anna da'i liqatlil muftaqirin abna'ahum aqwa min da'i al-muwassarin. Ini kerana faktor untuk membunuh anak-anak mereka oleh orang-orang yang miskin adalah lebih kuat daripada faktor yang menyebabkan orang-orang yang senang untuk membunuh anak. Maka disebutkan pada konteks yang paling sesuai. Kemudian dia jelaskan bahawa orang-orang ini adalah orang-orang rugi dan mereka ini tidak untung sebagaimana mereka sangkakan, ya. Okey, tapi dalam surah Al-Isra, inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan kesalahan yang besar. Walam yaqul mithla dhalika fil an'am, Allah tak sebut begini dalam surah Al-An'am, kerana si ayah yang senang membunuh anak-anak mereka kerana takut miskin adalah lebih teruk ataupun lebih dahsyat dia punya dosa daripada si ayah yang miskin yang bunuh anak disebabkan tidak ada harta, ya. Jadi tidaklah kita nafikan setiap dua-dua ini, annakilaihima, kedua-dua keadaan ini adalah murtakabun ataupun murtakibun, melakukan dosa-dosa besar, ya. Jadi mereka yang membunuh ketika senang pun dosa, mereka yang membunuh ketika susah pun dosa. Cuma untuk mereka yang senang membunuh anak itu lebih besar daripada mereka yang membunuh anak ketika susah. Sebab itu dalam surah Al-Isra disebut khita'an kabira, yang mana ini tidak disebut dalam surah Al-An'am, ya. Wallahu ta'ala alam. Tuan-puan, selesai kita punya 3 poin. Jadi tuan-puan ada soalan sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ni, ya. Jadi kita insya-Allah pada minggu hadapan, jika diizinkan oleh Allah, kita akan mula pada muka surat yang poin yang keempat, penutup
Muka surat yang ke-377 sampailah berikutnya. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.